Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ma yuhibbu li nafsih atau kama qala alaihimus salatu wassalam. Rakaman tu maksudnya di setiap siri tadi akan dilihat dalam masa 3 hari. Dia ada satu siri tu dia boleh dilihat dalam masa 3 hari lah, dan 3 hari. Dan macam mana pula nak lihat tu, sebenarnya tu semua kena hubungi admin lah. Selepas 3 hari itu macam mana untuk mereka yang menyertai siri tersebut, dia ada macam mana untuk mendapatkannya. Okey, tak apa. Tapi dia akan di-delete lah selepas 3 hari. Macam mana tu hubungi admin lah. Okey, kita masuk kepada muka surat 351. Hari ini ialah bab baru dalam kitab solat, iaitu dalam bab kelebihan azan dan menjawab azan. Tadi babul azan, bab macam mana nak menceritakan azan. Dan satu lagi ialah babul, ni bab tentang fadlil azan wa ijabatil muazzin. Fadlil azan wa ijabatil muazzin, bab kelebihan azan dan menjawab azan, menjawab jawapan muazzin lah, azan muazzin. Apabila seorang bayi itu dilahirkan, maka sunat diazankan di telinga kanannya dan diikamatkan di telinga kirinya, supaya mereka menyedari bahawa kehidupannya sudah diazankan. Sebab tu kita bila nanti kita akan belajar kitabul janaiz, bab sembahyang jenazah. Di sembahyang jenazah tu dia tak ada azan dah, dia tak ada ikamat dia. Sebab bayi yang lahir tu maknanya disyariatkan sudah diazan dan diikamat. Tunggu masa untuk disembahyangkan ajalah. Begitu. Jadi bahawa kehidupannya sudah diazan dan diikamat, hanya menunggu untuk disolatkan, iaitu solat jenazah sahaja. Disebabkan itu solat jenazah didirikan tanpa azan dan diikamat. Ini menunjukkan kehidupan di dunia ini terlalu singkat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan azan ini satu perkara yang sangat hebat dan banyak kelebihannya. Banyak kelebihannya azan ni. Lepas tu bayi apabila dilahirkan, yang mana salah satunya disyariatkan untuk azan. Jadi dengan azan ni, kalimah azan tadi, kalimah Allah tadi, kalimah tauhid tadi diperdengarkan di telinga bayi. Allah, 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 asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, diperdengarkan tauhid tadi. Jadi ulama mengatakan apabila nanti kita akan belajar dalam bab apabila lahirnya bayi tadi. Jadi kenapa orang Mak Saleh, orang putih ni disuka buat kajian, kenapa orang Islam susah nak dimurtadkan? Kerana azan yang didengarkan semasa bayi itu, setelah bayi itu dilahirkan. Azan ini kekal, kalimah ini akan berada di tusuk hati orang Islam, iaitu bayi tersebut, sehingga dengan keberkatan kalimah ini, kalimah Allah ini mengekalkan keislaman seseorang bayi tadi. Itu kelebihan azan ini. Azan itu bukan hanya untuk memberitahu waktu salat. Dia bukan untuk memberitahu waktu salat saja, tidak.
Bahkan ketika berlakunya balak seperti kebakaran, bila terbakar kampung, terbakar bangunan, terbakar, maka disunatkan azan. Disayugiakan dan disunatkan. Bila angin bertiup kencang, pada masa itu juga didengarkan azan. Apabila seorang itu dikepung oleh jin, dia dikepung oleh jin makhluk-makhluk ni, maka kena azan. Binatang naik minyak, unta naik minyak, lembu naik minyak, semua naik minyak, gajah naik minyak, macam tu, mengamuk lah, benda tu benda mengamuk. Jadi itu juga dalam perkara ini azan memberi manfaat. Jadi azan ini diazankan pada ketika-ketika berikut. Bahkan pahala menjadi muazzin lebih besar daripada pahala imam. Kadang-kadang ada perbahasan lah, adakah pahala muazzin dengan pahala menjadi imam tu besar. Ada pendapat mengatakan pahala muazzin lebih besar daripada pahala imam lah. Dari saya telah bahkan ayat saya tu kan bahkan, makna bahkan di sini terdapatnya perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai menjadi imam dan menjadi muazzin. Jadi oleh kerana bab ni bab kelebihan azan, sebab tu saya kata bahkan ayat tu tuan-tuan kena tengok tu. Bahkan pahala menjadi muazzin lebih besar daripada pahala menjadi imam. Kan kita tengok satu sudut, oleh kerana sudut ni berada di dalam bab azan, so kita utamakan sudut inilah tu tanpa kita menafikan dari sudut yang lain. Dia pendek saja di situ, tapi maksud tu ayat tu kena faham. Bahkan okey. Adakah azan lebih afdal daripada menjadi imam ataupun menjadi adakah azan lebih afdal? Muazzin tadilah, azan tadi, muazzin tadi, menjadi muazzin lebih afdal daripada menjadi imam, atau menjadi imam lebih afdal daripada menjadi azan, daripada azan, iaitu muazzin lah. Padanya terdapat 4 pendapat menurut mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling sahih di sisi ulama Iraqiyin, Imam Sarkasi dan Imam Baghawi, azan lebih afdal. Azan tu lebih afdal lagi daripada menjadi muazzin tu lah. Azan tu maknanya muazzin lah, lebih afdal lagi. Pendapat ini ialah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Um oleh Imam Syafi'i. Sebahagian besar Ashabus Syafi'i berpendapat demikian. Imam Mahalli rahmatullahi alaih berkata bahawa ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Imam Mahalli, Syarah Mahalli dalam kitab fiqh tadi. Syarah Mahalli, ayat kitab tu panjang lebar. Okey. Pendapat kedua ialah menjadi imam lebih afdal daripada muazzin. Kedua-duanya sama. Pendapat ketiga kata sama taraf. Keempat, jika seorang itu yakin boleh menunaikan hak menjadi imam dan semua perkara yang bersangkut paut dengannya, iaitu dengan menjadi imam tadi, maka menjadi imam adalah lebih afdal baginya. Pendapat yang ditarjihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'-nya adalah azan lebih afdal. Jadi orang yang menjadi muazzin tu dia lebih afdal daripada menjadi imam. Okey. Pendapat Nabi adalah imam. Tu Nabi adalah imam. Okey, tak apa, masya-Allah. Alur akal Okey, tak apa, insya-Allah. Mungkin salah ke Ustaz Abdul Hamid tu. Masya-Allah, malu saya dengan dia. Haji jangan cerita sudahlah. Saya ber-FB ni. Haji ke salam je dekat dia. Okey. Nabi adalah imam. Haji Abdul Manan boleh lihat kembalilah video kita. Nabi adalah imam. Baginda tidak pernah melaungkan azan. Azan adalah sunnah Bilal. Sebab itu nama kedua bagi muazzin adalah Bilal. Nama kedua bagi muazzin adalah Bilal. Masya Allah. Kita panggil Tok Bilal. Orang kampung panggil kan Tok Bilal. Okey.
Fasal pertama, hadis yang ke-654-1. Di hari kiamat kelak Allah akan memanjangkan tengkuk muazzin. Allah Ta'ala akan panjangkan tengkuk muazzin. Apa maksud memanjangkan tengkuk muazzin tadi? Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-muazzinuna atwalun nasi a'nakan yaumal qiyamah rawahu Muslim. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muazzin ialah orang yang paling panjang tengkuknya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Penerangan, jika a'naq ialah jamak kepada unuk, dia plural. Jadi kadang-kadang a'naq ni dia plural pada unukun, iaitu dengan dhammah. Unukun ni singular, ada fu'lun. Unukun ni singular. Maka maksud tengkuk panjang ialah ketua. Tengkuk panjang ni ialah ketua. Dia diisyaratkan makna kepada makna ketua. Muazzin ni akan jadi ketua. Lafaz ini ialah lafaz istilahi, dalam bentuk istilah. Atau maksud kedua ialah apabila seorang mengharapkan sesuatu dan dia yakin bahawa dia akan memperolehinya, maka semasa menunggu untuk mendapat ganjaran dan faedah itu, dia akan meninggikan tengkuknya. Seperti demikianlah muazzin pada hari kiamat akan menunggu untuk mendengar berita gembira, iaitu dipanggil untuk memasuki syurga. Sebab itu dia mengangkat tengkuknya beberapa kali. Kan kalau dalam ramai orang, dia rasa dialah orang yang boleh menerima hadiah di kalangan orang ramai tadi, maka dia akan meninggikan tengkuk dia tu. Maknanya dengan harapan tu, sebab memang dia dah tahu dah dia akan dipanggil. Muazzin ni akan dipanggil. Sebab tu dia memberanikan diri untuk meninggikan tengkuknya pada hari kiamat. Sebab apa? Untuk mendapat ganjaran tadi yang sangat besar. Begitu. Jika a'naq tadi juga lafaz jamak kepada ankun, lafaz jamak kepada anakun. Tadi unukun ni anakun pula. Perkataan anakun dengan fathah, maka ia memberi makna jemaah, yakni ramai orang yang datang solat setelah mendengar azan si muazzin. Mereka ini akan memasuki syurga di belakang muazzin. Maksudnya dia jadi ketua, ada pengikut-pengikut dia akan masuk syurga bersama dengan dia. Dia anak ni, pengikut dia akan masuk bersama dengan dia. Masya Allah, pengikut tadi akan masuk bersamakan dia dalam syurga nanti, jika memberi makna anakun. Jadi masuk syurga di belakang muazzin. Jika a'naq itu ialah masdar, jika a'naq tu pula masdar bukan jamak. A'naqun, dia ni a'naqun ni jamak kepada iaitu jemaah apa ni? Jika dia a'naq ni dia banyak. Jadi atas jamak kepada unukun, atau a'naq ni jamak kepada anakun, atau a'naq ni perkataan basic, masdar dipanggil. Iaitu maka maksudnya lah muazzin orang yang paling cepat berjalan untuk memasuki syurga dibandingkan dengan orang ramai. Kemungkinan yang lain ialah pada hari kiamat manusia akan tunduk kepala kerana malu. Tunduk semua, tak mau bangkit kepala kerana malu dengan dosa-dosa kita di hari kiamat. Tetapi Masya Allah, kelebihan muazzin ni muazzin akan meninggikan kepalanya kerana berbangga dengan perbuatannya itu, memberi azan di masjid secara istiqamah sehingga orang menggelarkannya muazzin. Tapi sehingga orang panggil dia muazzin lah. Tok Bilal, kan Tok Bilal kampung tu. Ni Tok Bilal kita ni. Ni Bilal kita ni. Maksudnya lamanya kerja dia tu, sampai orang dah gelarkan nama dia Bilal. Bilal Mat. Bilal
Bilal mat. Sampai ramai dah orang panggil nama dia Bilal. Masa orang ni Masya Allah dengan bangga nanti pada hari kiamat. Masya Allah, ini kelebihan ni nak beritahu. Sebab itu, dan untuk mendapat pahala besar lagi, jangan lupa iman dan ihtisab. Ada tak dalam jemaah kita ni muazzin? Muazzin satu-satu masjid ada tak? Jemaah kita ni jemaah kita ni di kalangan muazzin. Masya Allah. Kedua, hadis yang seterusnya 655-2. Syaitan akan lari apabila mendengar azan sambil terkentut-kentut. Syaitan ni takut dengan azan, lari sampai terkentut-kentut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-shalah adbara asy-syaitanu lahu duratun hatta la yasma'u ta'zinafan fa idza qada nidaa akbala hatta idza suwiba bis-salat adbara hatta idza qada taswib akbala hatta yakhtira baina mar'i wa nafsi yaqulu uzkur kaza wa kaza lima lam yakum yazkuru hatta yadhalla rajulu la yadri kam shalla. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila diseru untuk bersolat, yakni azan, apabila dilaungkan azan untuk bersolat, syaitan akan berundur ke belakang dalam keadaan terkentut-kentut dengan kuat sehingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila seruan itu selesai, dia akan kembali, dan apabila iqamat, dia akan berundur semula sehingga selesai iqamat, dia datang semula dan mendatangkan lintasan di dalam hati manusia. Sehingga la yasma'a ta'zina fa iza qada nada. Dia lafaz bersambung tadi. Ingatlah, ingat dia akan mendatangkan lintasan dalam hati manusia. Dia berkata, ingatlah sekalian perkara, ingatlah yang ini pula. Dia memperingatkan perkara yang seorang itu tidak pernah mengingatinya sebelumnya, sehingga seorang itu tidak menyedari berapa rakaatkah solat yang telah dilakukan. Mungkin ada. Dia sampai beginilah, muazzin pun kan dia ada tugas dia juga. Begitu muazzin pun dia ada tugas dia juga. Tapi dia tu seorang muazzin lah. Dia memang seorang muazzin lah. Pahala muazzin tu besar, Masya Allah. Kenapa syaitan? Penerangan. Kenapa syaitan akan lari dalam keadaan berkentut-kentut? Seumpama seekor kaldai yang dibebani dengan barang yang berat. Kaldai ni kan kalau kat kampung, tuan-tuan tengok tak ada kaldai kat sini. Kalau orang Pakistan tu, kesian kat kaldai tu. Dia letak atas kaldai tu barang berat-berat. Tak mampu nak dibawa oleh kaldai tu. Kadang-kadang kan dia ada kereta kuda, kereta kaldai. Kereta kaldai tu di belakang dia tu dibuat macam kuda kan, dia akan tarik kereta kuda tu. Kaldai ni dia akan tarik macam kereta kecil sikit lah untuk letakkan barang. Kadang-kadang diletak barang atas kereta tu, belakang yang ditarik oleh kaldai tu. Kaldai tu sampai terangkat dia. Banyaknya. Betul-betul zalim manusia lakukan pada kaldai tu. Kalau tuan-tuan tengok di Pakistan ni, zalimnya pukul kaldai tu. Kaldai tu sampai tak boleh nak buat apa. Kesian kaldai tu. Dia pun binatang yang perlu dihargai. Satu-satu perkara ni kita perlu menghargai dia. Dan bila kita menghargai dia, Masya Allah, dia akan seronok dihargai. Dan itulah haknya seorang kita terhadap binatang pemeliharaannya. Dia dihargai. Anak saya dia pelihara ikan. Dia kata, Abi, ikan ni kita kena hargai dia. Kita datang kat dia, kita letak tangan kita kat kawasan akuarium tu. Seekor dia panggil ikan, seekor ikan yang cantik tu, sengkaring tu. Yang
Thailand punya Bangkok tu. Dia kata dia ni, ikan ni bila dihargai, bila kita membelai dia, maka dia akan seronok. Dihargai, dia akan ikut tangan kita. Lepas dia ikut tangan kita tu, anak saya dia akan letak sebiji. Dia akan letak sebiji apa tu? Makanan bagi ikan tu. Ikan tu pemakan pop, ikan makan, ikan tu seronok, dia pun pusing. Pusing. Dia makhluk yang kecil, bila dihargai dia akan seronok. Begitulah kita, apabila kita dihargai, kita akan seronok. Apabila orang menghargai kita, kita akan seronok. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menghargai perintah-perintahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan seronok dengan kita. Seekor binatang, ikan tu pun tak ada akal pun, tapi dia kata, Abi, ikan ni punya perut, anak saya selalu dia buat satu benda tu, dia akan kaji. Dia memang kaki dia memang macam tu. Dia kata ikan ni, Bi, perut dia sama besar dengan mata dia. Sebesar tu mata dia, sebesar tu lah perut dia. So dia tak makan banyak, dia makan sebiji, 2 biji je makanan ikan tu. Kita bagi kat tangan tu, dia akan ikut tangan kita. Dia seronok ikut kita. Dia dibelai. Itu binatang-binatang, Masya Allah. Jadi menghargainya. Jadi binatang ni, betul, cerita bak kaldai. Sebab kalau kita tengok manusia ni zalim betul pada binatang. Kaldai, bagal kan, bagal tu dilahirkan atau diklonkan daripada kuda dengan kaldai untuk menghasilkan satu jenis binatang bagal yang tidak ada keinginan nafsu, yang bekerja semata-mata. Jadi kesian manusia ni, kesian binatang ni. Kuda, wal 'adiyati dhabha, Allah Taala kata, demi kuda perang yang berlari termengah-mengah di medan pertempuran. Kuda tu hanya diberi makan oleh tuannya, tetapi dia masih taat kepada tuannya. Tetapi manusia, ajib, diberi rezeki oleh tuannya. Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya insan itu tidak menghargai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata binatang lain pun manusia bagi makan, dia boleh taat. Tapi manusia aku bagi macam-macam, itu pun lakanut, masih tidak menghargai pemberian daripada Allah. Semoga kita menjadi manusia yang menghargai setiap nikmat dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kaldai, cerita bak kaldai je dibebani oleh beban, sampai ke mana pula kita. Seekor kaldai yang dibebani dengan barang yang berat, maka untuk meringankan beban ini, dia akan mengeluarkan angin. Dia kentut untuk ringankan. Seperti demikianlah syaitan, apabila mendengar azan, maka dia akan terasa seperti dibebani dengan beban yang sangat berat. Ataupun makna yang kedua ialah dia berkentut-kentut kerana mempersendakan suara azan tadi, iaitu supaya dia tidak mendengar azan, hanya mendengar bunyi kentutnya sahaja. Okey. Apa maksudnya? Apapun maksudnya, syaitan akan lari apabila mendengar azan. Syaitan akan lari bila dengar azan. Tetapi apabila seorang melakukan ibadat atau solat sunat, syaitan akan datang kembali selepas azan tadi. Syaitan hanya akan lari apabila azan dan iqamat sahaja. Kerana azan dan iqamat itu adalah dakwah. Dakwah ni dia akan larikan syaitan. Dakwah akan mematahkan tulang syaitan, manakala ibadat semata-mata tidak mematahkan tulang syaitan. Jadi kita panggil orang. Syaitan tak suka orang panggil buat baik. Syaitan tak suka nak panggil orang jadi ramai-ramai kat masjid. Syaitan kata tak payahlah panggil-panggil tu. Tak payahlah ajak-ajak tu. Kita kena ajak. Kita kena padah. Orang kata panggil, kita kena padah. Ajak, padah tu bukan berpaling padah, berpaling tadah. Padah tu makna panggil, ajak. Dakwah tu maksud dia apa dia? Panggil. Dakwah ni panggil. Panggil.
Satu dakwah. Dakwah ni panggil jamuan pun dakwah juga kita panggil. Jamuan kenduri, dakwah juga. Nak ke mana? Dakwat. Kalau kita kat Pakistan tu, kalau kat madrasah tu, hajar mu nak ke mana? Ke sini dakwat dia. Ke sini dakwat di. Ada orang panggil aku makan. Panggil makan pun dipanggil dakwah juga. Di sini dakwat. Dakwat tu makanan yang dipanggil untuknya. Jadi dakwah ni juga kita panggil untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dakwah dipanggil. Jadi dakwah ni dia akan patahkan tulang syaitan. Ibadat tak? Bahkan azan ialah dakwah yang sempurna seperti mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'un nida' Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Al-Bukhari. Barang siapa yang setelah mendengar azan, yang Allah, ya Allah, pemilik kepada dakwah yang sempurna dan solat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan kemuliaan, dan engkau bangkitkanlah baginda pada makam yang terpuji yang engkau telah janjikan, maka layaklah untuknya mendapat syafaatku nanti. Nabi SAW kata layak orang ni mendapat syafaatku. Lepas azan kita baca doa ini. Sebelum Nabi menerima tugas nubuwah, iaitu tugas kenabian, untuk memulakan dakwah di Mekah, untuk mengajar orang di Mekah, Nabi dikenali sebagai Al-Amin, seorang yang amanah, dan semua orang menyukai baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah melakukan dakwah, bila diberi agama dan diberi tugas dakwah kepada Nabi dan menukar kehidupan orang ramai dengan dakwah tadi, ramai orang kehidupan mereka telah berubah daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah yang esa. Ramai orang Mekah telah membenci Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang benci? Ajak baik, kenapa orang benci? Kenapa ini boleh berlaku? Ini adalah kerana kebencian syaitan terhadap baginda lalu dihamburkan kepada orang ramai, dihasut orang ramai. Syaitan amat benci kepada da'i, pendakwah kepada kebenaran. Ketika Nabi melakukan ibadat mengikut syariat Nabi Ibrahim selama 6 bulan di Gua Hira. Nabi itu kan kita panggil sebelum jadi Nabi, nanti kita panggil Bada'ul Wahyu. Bada'ul Wahyu ni nanti kitab di akhir. Kalau Imam Bukhari dia letak kitab Bada'ul Wahyu ni di awal kitab. Tetapi hadis pertama tu innamal a'malu binniyat lah. Tapi Imam Bukhari telah bawa di awal kitab Bada'ul Wahyu, agama tu dengan wahyu. Tetapi dalam Mishkat ni dibawa, dan dalam Masabih ni dibawa kitab Bada'ul Wahyu ni di akhir kitab. Jadi Bada'ul Wahyu. Jadi Nabi beribadat kepada agama Nabi Ibrahim, millatu Ibrahim, selama 6 bulan. Nabi beribadat selama 6 bulan. 6 bulan, iaitu setengah tahun lah. Sebab tu kita kata Ra'yatus Saleh. Telah saya jelaskan dulu seketika. Ra'yatus Saleh tadi adalah 1/46 daripada wahyu. Maksudnya 1/46 ibadat dalam gua tu 6 bulan. 6 bulan tu seperti setahun 2 kali lah. Kalau setahun 12 bulan, 6 bulan maknanya 2 period lah. Semester. Okey, senang semester. 6 bulan ni 1 semester. Jadi setahun 2 semester. Jadi 23 tahun Nabi SAW mendakwahkan, dibandingkan dengan 6 bulan 1 semester. Maknanya bersulub dengan agama Nabi Ibrahim, millatu Ibrahim, 6 bulan 1 semester. Tapi dakwah ni Nabi menjadi da'i, Nabi menerima tugas nubuwah selama 23 tahun, iaitu 46 semester. Senang semester.
46 semester tadi. 1/46 berkati wahyu wa rakyatu salihah tu 1/46 semester lah. Begitu. Dalam bentuk semester. Nak bagi apa ni? Mimpi yang soleh, rakyatu salih ni macam mana nak bagi 1/46 daripada wahyu? Maksudnya dalam sudut semester daripada masa tadi. Khair. Jadi kebencian syaitan tadi. Bila Nabi beribadat selama 6 bulan dengan syariat Nabi Ibrahim selama 6 bulan di dalam Gua Hira, tidak menjadikan Nabi sebagai musuh ketat syaitan. Tetapi setelah melakukan dakwah, menerima tugas kenabian, menyebabkan syaitan telah memusuhi baginda dan dia telah menghamburkan kebencian kepada Nabi, kepada orang-orang Mekah yang penyembah berhala ni benci kepada Nabi. Apabila musalli ni orang yang menunaikan solat, hendak memulakan solat, maka mulalah syaitan bertenggek atas bau ni, letak rida ni, dia lari sikit. Saja je, tak ada apa pun. Rida ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dia zaman sebelum datang zaman Habib lagi. Sebelum datang zaman Habib lah memperkenalkan rida ni. Saya sebelum zaman Habib kita masyhur lagi. Kita kan dah belajar rida ni ada. Cuma rida kita ni lembek je lah, kain lembek. Rida Habib tu cantik. Kita ni ada kadar je lah pakai rida. Tapi rida tu sebagai satu sunnah. Dan dia adalah yang dituntutlah sunnah Nabi SAW. Rida dengan serban. Okey. Bertenggek di bahu untuk menyuntik was-was kepadanya. Dan ingatlah perkara-perkara yang lain, sedangkan sebelum solat dia tidak ingat apapun akan perkara tersebut sehingga dia lupa akan rakaatnya. Kadang-kadang syaitan ni dia ingatkan kita barang yang kita hilang beberapa tahun yang lepas. Syaitan ingatkan kita balik di dalam sembahyang. Barang kau duduk kat sini lah. Dia ingatkan kita benda-benda yang lampau pun kita boleh teringat. Maksudnya parang atau pisau yang hilang tu akan jumpa dalam solat. Sebab apa? Syaitan ingatkan kita. Syaitan ingatkan kita dalam solat supaya sembahyang kita, solat kita tidak khusyuk. Okey, hadis yang ketiga. Hadis yang 656 di dalam Kitabus Salah bab kelebihan azan dan menjawab muazzin. Iaitu kurungan 3. Suara muazzin akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Suara ni akan menjadi saksi. Suara ni sebagai pembela. Saksi maksudnya pembelanya pada muazzin pada hari kiamat. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yasma'u mada sauti muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejauh mana suara muazzin didengari oleh jin, manusia atau apa-apa pun, pasti ia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Sejauh mana, keterangan, sejauh mana suara muazzin itu didengari. Semua makhluk yang mendengarnya, sama ada manusia atau jin. Jin, haiwan pun dengar suara dia, tumbuh-tumbuhan pun dengar suaranya, bangunan-bangunan imarah-imarah tu pun dengar suaranya, dan setiap makhluk akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat. Dia kata, ni tu bila kita dah azan ni. Bangga jadi Bilal. Nanti tuan-tuan kan pencen-pencen nanti. Pencen-pencen nanti. Dah tu jadilah ambil tugas Bilal kat masjid. Saya sure kan nak jadi imam tu biarlah orang dah tua-tua dah. Bila dah pencen tu lidah dah agak kelu dah. Lidah dah jadi telur dah. Gigi pun tak ada dah. Nak jadi imam nanti orang tak suka. Sebab tu kerajaan negeri Selangor tu dia buat syarat imam tu umur 60. Lepas 60 dia kena pencen dah. Imam tu dia umur 60 je, lepas 60. Sebab apa? Bacaan dia dah telur dah. Gigi tak ada dah. Makhraj tak betul lah. Tapi tak apa. Azan
Sesyurkan tuan-tuan jadi muazzin, ambil tugas muazzin. JK pun boleh tugas muazzin. Muazzin tu setiap masjid-masjid besar dah ada pelantikan lah, daripada kerajaan negeri, daripada majlis agama negeri. Tapi tak apa, muazzin macam mana imam rawatib, muazzin rawatib. Ambil jadi muazzin. Pahala besar. Allahu Akbar. Kat surau-surau kita dia tak ada lah jadi imam. Surau Jumaat tu lain lah. Tapi kalau surau-surau biasa kat kampung, di surau-surau di kawasan-kawasan perumahan tu, Masya Allah, ambil jadi muazzin. Pahala besar dia. Pada hari kiamat dia akan menjadi saksi kepada muazzin itu. Penyaksian ini terbahagi kepada dua, sama ada lisanul hal atau lisanul qaul. Secara zahir penyaksian itu diberi secara lisanul qaul. Pada hari kiamat Allah akan memberi lisanul qaul, yang dalam berkata, iaitu pada hari kiamat Allah akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk berbicara kepada semua makhluk pada hari kiamat untuk memberi penyaksian ini. Setiap makhluk yang dengar ni, Allah SWT bagi dia boleh bercakap. Kerja tak apa. Okey, library. Masya Allah, moga Allah bagi berkat kepada sahabat kita Rafi'i Nur Syam. Kerja dia hari Sabtu. Tak apa. Teruskan. Boleh dengar selepas ini. Okey. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia boleh bercakap. Makhluk-makhluk ni, binatang-binatang ni, lisanul qaul dipanggil. Maknanya dia boleh bercakap. Dan bila bercakap, Allah SWT bagi. Allah SWT kan mampu untuk melakukan segala-galanya. Maut pun Allah boleh tukar dalam bentuk seekor kibas. Takkanlah binatang-binatang ni ataupun makhluk-makhluk ni Allah tak benarkan bercakap. Jadi ulama mengatakan penyaksian dalam bentuk lisanul qaul. Maksudnya lisanul qaul, dia boleh bercakap. Makhluk-makhluk tadi boleh bercakap untuk membela dan memberi saksi kepada muazzin yang mana mereka telah melaukan suara azan. Memberi penyaksian ini. Oleh itu muazzin sepatutnya memberi azan dengan suara yang kuat. Dengan suara yang kuat. Okey. Dengan suara yang kuat. Ulama membahaskan mengenai pembesar suara, kerana pembesar suara itu gema suara, bukan suara itu sendiri. Akan tetapi diharapkan gema suara itu juga dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya zaman Nabi kan dia tak ada loudspeaker. So dia gema saja. Dia suara yang lantang. Sebab tu muazzin dia azan di tempat tinggi. Dia azan tempat tinggi sebab tu muazzin tu dia mesti orang yang beramanah. Nanti akan ada hadis nanti. InsyaAllah kita akan pelajari. Wallahu alam. Jadi semoga Allah SWT kira juga gema azan daripada corong loudspeaker di masjid tadi. Masya Allah. Khair. Untuk menjawab azan seperti laungan muazzin. Menjawab azan sama seperti laungan muazzin. Cuma dia tak setaraf lah. Jadi pahala tu dapat. Hadis 657 kurungan 4. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqul, thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanubghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa wa man sa'ala liyal wasilah halat alaihi syafa'ah." Rawahu Muslim. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar muazzin azan, bila mendengar muazzin Bilal tadi berazan,
maka hendaklah kamu menyebut seperti apa yang muazzin tersebut, apa yang disebutkan oleh muazzin. Mana kita sebut balik. Kemudian hendaklah kamu berselawat kepadaku. Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Last kali kita berselawat kepadaku, Nabi, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah akan menselawati ke atasnya. Kita terjemah lafzi dulu. Menselawati ke atasnya secara lafaz, secara konteks ayat tadi, lafaz dia. Kemudian kemudian kamu pohonlah kepadaku, pohonlah kepada Allah untukku wasilah. Ia adalah satu kedudukan di syurga yang tidak layak untuknya melainkan orang yang memperhambakan dirinya kepada Allah. Dan aku berharap aku tergolong di dalam kalangan orang-orang tersebut. Wasilah, satu wasilah. Makam yang terpuji, makam mahmud di situ. Maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, halal baginya syafaatku. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey. Penerangan. Imam Daud Zahiri berpendapat bahawa mustahab menjawab azan adalah wajib. Imam Daud Zahiri kata jawab azan ni wajib. Jamhur ulama berpendapat. Imam Daud Zahiri ni dia pakai secara lafzi. Maknanya kalau amar tadi dalam bentuk amar adalah wujub, maka hukum dia wajib. Jadi jamhur berpendapat ia adalah sunat. Hendaklah kamu menyebut seperti apa yang muazzin sebutkan. Ini adalah secara ghalib, secara kebiasaannya lah. Kerana lafaz-lafaz yang dijawab dengan jawapan yang berlainan seperti hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Lain itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi bila hayya 'alal salah, kita kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya bagiku untuk melakukan segala kebaikan dan tidak ada upaya bagiku untuk menolak segala keburukan illa billah, kecuali dengan keinginan, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendaknya. La haula wala quwwata. Tidak ada daya dan upaya. Bukan tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya bagi kita untuk melakukan kebaikan. Tak ada kekuatan pun bagi kita untuk lakukan kekuatan. Allah yang memberi kita kekuatan untuk melakukan kebaikan. La haula wala quwwata. La haula, tidak ada daya dan tidak ada upaya bagi kita untuk menolak segala keburukan. Dan Allah lah yang memberi kemuliaan kepada kita untuk menolak segala keburukan dalam diri kita dan keburukan apa yang dilakukan oleh yang melanggari perintah Allah SWT. Jadi kita jawab hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Jadi menjawab tadi tak semua jawapan itu sama, ada tempat-tempat. Bila muazzin kata as-salatu khairum minan naum, maka dijawab sadaqta wa bararta. Sadaqta, memang betul percakapan kamu. Bararta atau barirta pun boleh, dua-dua. Barra ya burru boleh, barra ya birru pun boleh. Barra dia ada dua bab ni. Barra ya birru, melakukan. Bararta, sadaqta wa barirta bil haq. Wa barirta, melakukan kebaikan dengan hak. Okey, dalam iqamat pula bila disebut qad qamatis salah dijawab dengan aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Dia ada sedikit jawapan berbeza daripada muazzin sewaktu azan dan sewaktu iqamah. Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atasnya. Maksud ialah Allah akan menurunkan ke atasnya 10 rahmat. Jadi selawat ni kita dah jelaskan dulu, dia makna yang berbeza. Apabila dinisbahkan kepada zat Allah, maka dia memberi makna mencucuri rahmat. Mencucuri rahmat, iaitu memberi rahmat, iaitu memberi ganjaran pahala. Bila kita berselawat kepada Nabi, maka berarti kita mengucap lafaz selawat.
tetapi Nabi juga akan berselawat. Nabi akan memohon rahmat ke atas kita, dan Allah juga akan berselawat pada kita. Maknanya Allah SWT memberi ganjaran kepada kita pahala. Wasilah ialah satu makam, iaitu satu darjah kebesaran di syurga yang tidak diperoleh oleh sesiapa pun melainkan seorang sahaja. Nabi lah kata, akulah seorang tu. Nabi bersabda, aku harapkan aku akan mendapat wasilah itu kerana sifat tawaduk Nabi. Yang bolehnya Nabi je, Nabi kata, aku harap-haraplah dapat. Maksudnya sifat rendah hatinya baginda sallallahu alaihi wasallam, merendahkan hatinya. Aku rasa akulah berharap nak dapat. Memang dia dah dapatnya. Memang baginda sallallahu alaihi wasallam yang bolehnya, orang lain tak boleh pun. Tapi nak menunjukkan sifat tuan, ni milik tuan ke? Mungkin kot hak saya kot, Allah bagi pinjam macam tu. So tahu, merendahkan hati kita. Tak, hak saya tu, orang lain tak ada. Itu bangga pula, bongkak dan sombong pula. So sifat merendah hati tadi. Hillat alaihi, hillat lahu, yakni wajib syafaatku ke atasnya, atau halallah syafaatku baginya, dan tidak diharamkan ke atasnya. Maknanya halal lah, tak diharamkan. Pada hari kiamat ada syafaat yang khusus. Syafaat umum meliputi semua orang sehingga pelaku dosa besar, bahkan orang kafir sekalipun. Nabi SAW bersabda, syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Maksud syafaat di sini ialah syafaat yang khusus kerana amal-amal yang khusus akan mendapat syafaat yang khusus. Amal yang khusus mendapat. Jadi bahkan orang kafir itu maksudnya begini. Pada hari kiamat nanti, syafaatul kubra, syafaat mula-mula, semua manusia kafir dan semua manusia kafir dan beriman akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti pada hari kiamat 50,000 tahun. Selepas 50,000 tahun Nabi sujud dan Nabi akan memohon syafaat. Itu kita panggil dia syafaatul kubra. Jadi syafaat ni akan dikenakan pada semua orang, kafir ke tak kafir, untuk diberi penghisaban. Cuma selepas syafaat tu, maka dipanggil untuk penghisaban. Sebelum dihisap, orang-orang kafir akan masuk neraka dahulu sebelum ada neraka, sebelum penghisaban. Syurga sebelum dihisapkan. Lepas tu baru ada penghisaban. Begitu. Jawapan azan. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qala muazzinun Allahu akbar qala ahadukum Allahu akbar summa qala muazzinun ashhadu an la ilaha illallah qala ashhadu an la ilaha illallah summa qala ashhadu anna muhammadar rasulullah qala ashhadu anna muhammadar rasulullah summa qala hayya 'alas salah qala la haula wala quwwata illa billah summa qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah summa qala Allahu akbar qala Allahu akbar summa qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah min qalbihi dakhala al-jannah, rawahu Muslim. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila muazzin melaungkan azan Allahu akbar, hendaklah seorang daripada kamu menyebut Allahu akbar. Kemudian muazzin melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, hendaklah dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muazzin melaungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hendaklah dia menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muazzin melaungkan hayya 'alas salah, hendaklah dia menyebut la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muazzin melaungkan hayya 'alal falah, hendaklah dia menyebut la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muazzin melaungkan Allahu akbar, hendaklah dia menyebut Allahu akbar. Kemudian muazzin melaungkan la ilaha illallah, hendaklah dia menyebut la ilaha illallah. Di dalam hatinya orang tersebut akan memasuki syurga.
Di dalam hati. Apa maksud menyebut di dalam hati? Zahirnya jawapan ini diberi di dalam hati, atau dia mentasdikkan. Jawapan tu kita jawab ke mulut. Dan makna kedua, dia tasdikkan, membenarkan di dalam hatinya maksud-maksud kalimah-kalimah itu. Dakhalal jannah. Seorang itu berhak memasuki syurga selama mana dia tidak melakukan perbuatan yang boleh menghalangnya daripada memasuki syurga. La ilaha illallah sentiasa memberi manfaat kepadanya kecuali dia mengabaikan haknya. Jadi semua orang boleh masuk syurga, tapi ada benda yang manik, benda yang menghalangnya daripada memasuki syurga. Jadi selagi mana seorang tu boleh masuk syurga, orang beriman dia boleh masuk syurga selagi mana dia tidak melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu sebagai penghalangnya daripada memasuki syurga. Sebagaimana kalimah la ilaha illallah sentiasa memberi manfaat kepada seorang selagi mana dia tidak melakukan perbuatan yang menghilangkan kehangatan kalimah, iaitu dosa. Atau maksudnya orang yang menjawab azan memasuki syurga yang khusus. Adapun mudhaf ilaih yang disebut dalam ibarat tersebut mudhaf dimazhufkan, yakni dakhalal jannah ay dakhalal mujibal jannah. Hadis ke-659-6. Nabi akan berada pada makam Mahmud di hari kiamat. Itu makam Mahmud, makam Mahmuda, makam Mahmud, makam yang tertinggi pada hari kiamat. Wasilah ialah tempat di syurga, makam Mahmud. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Sayyidina Jibril meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini kita baca sebelum ni dalam sebagai penerangan. Barang siapa yang berdoa selepas dia mendengar azan dengan doa ini, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah, ya Allah Tuhan yang mensyariatkan dakwah yang sempurna, seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan kelebihan, dan bangkitlah baginda di makam Mahmud sebagaimana yang engkau telah janjikan, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. As-salatul qa'imah ataf kepada ad-da'watut tamah, kata hubung yang sama, mudhaf ilaih kepada Rabb, yakni Rabb kepada salat ialah juga Rabb. Da'watut tamah was-salatil qa'imah Allahumma rabba hazihi da'watit tamah was-salatil qa'imah. Rabb kepada salat juga ialah Allah, Rabb kepada da'i itu juga Allah. Masyhurnya makam Mahmud. Apa itu makam Mahmud? Ialah syafaat kubra. Kita kata syafaat, ada mengatakan makam Mahmud ni syafaat kubra lah, syafaat yang setelah 50,000 tahun berada di padang mahsyar. Nabi akan memberi syafaat kepada seluruh manusia pada hari kiamat. Sebahagian ulama mengatakan ia adalah satu mimbar. Dia bukan syafaat, dia satu mimbar yang khusus yang akan dibawa pada hari kiamat. Baginda akan ditempatkan di atasnya. Sebahagian yang lain berpendapat ia adalah aras, iaitu Nabi akan ditempatkan di bawah arasnya. Sebahagian lagi berpendapat liwa'ul hamdi, bendera pujian. Pendapat yang lain ia adalah satu tempat yang khusus yang sama, yang semua orang termasuk para anbiya akan berkeinginan akan menduduki tempat itu dan mencemburui siapa yang mendudukinya. Yakinanlah Nabi akan menduduki tempat tersebut, dan faedah daripada doa ini ialah kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Kan, setelah diberi dakwah, sebuah kampung itu tidak akan diserang jika kedengaran azan. Okeylah. Pukul 1 jam dah, masya-Allah. Dah 1 jam dah. Masya-Allah, kita berhenti di situ dah dulu. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada pagi esok, hari Ahad pada pagi esok.
sebab malam ni saya ada urusan di Johor sampai esok, dan pagi hari Ahad pun nak balik pula balik Kuala Lumpur pula. So kita ada pagi Ahad lah selepas subuh, insyaAllah kita akan ke udara. Nanti kita akan beralam maya lagi insyaAllah. Jangan lupa insyaAllah, satu ialah saya sudah iklankan daurah perdana tentang tajwid Al-Quran. Ada penampilan khusus, tengok ada penampilan khusus seorang ustaz. Itu saya lah. Dan program ini dibuat oleh ustazah lah, isteri saya, iaitu program daurah perdana. Dia ada 15 siri. Daurah perdana. Tetapi untuk kaum ibu sajalah, kaum wanita sajalah. Kaum wanita boleh hubungi nanti untuk cikgu boleh hubungi admin lah. Boleh hubungi admin, nanti admin akan beritahu lah. Sebab admin ni sebenarnya dia ada satu admin lagi di dalam program ni, tapi tak apa, hubungi admin Midras pun dia akan boleh bagi guideline lah. Dia akan boleh bagi guideline. So, dia ada satu lagi admin yang, kalau ustazah punya tu dia ada satu admin lagi. Kita akan buat daurah perdana. Dia ada CD-CD-nya, macam mana cara penyertaannya tu baca di sana lah. Jadi untuk kaum ibu, pada tahun ni insyaAllah lebih kurang 150 orang di kalangan kaum ibu, yang peringkat kelima lah. Ini peringkat kelima ni. Pada 2 tahun lepas 100 orang lebih, 1 orang mengambil sanad dengan Syekh Qurayyim lah. Kita ambil berkat daripada Syekh Qurayyim, daripada Syekh Qurayyim Rajih Qari, iaitu kadang-kadang kan Syekh Qurayyim dia datang ke sini, dia cuma sanadkan surah Fatihah aja. Ni tak, program yang ustazah buat ni, dia sanad bukan sanad untuk Fatihah, tapi sanad seluruh Al-Quran. Tapi dia ada program-program dia lah. Dia ada cara pembacaan dia, talaki dia dan sebagainya lah. Kaum lelaki kita tak buat lagi sebab sambutan dia tak berapa banyak lagi. Tapi kaum ibu lah, Masya Allah, dah ada hampir 200-300 orang dah yang telah mendapat sanad membaca Al-Quran dengan bersanad, dengan guru bersanad. Dan bukan setakat tu, mendapat sanad pula. Dia ada sanad besar lagi pada sanad yang kita tunjuk untuk sanad hadis kita nanti. Jadi boleh, saya dah masukkan dalam WhatsApp, nanti saya akan masukkan dalam FB untuk iklan tadi lah. Boleh hubungi lah, boleh masuk link tadi dan boleh hubungi di situ. Ataupun kalau jemaah Mishkat Midrash ni, boleh hubungi admin lah, admin Mishkat lah. Dia, tapi admin untuk program tu lain, tapi bolehlah dia ada kontak satu sama lain, mudahkan. Mudahkan insya-Allah. Minta tolong. Ya, saya akan iklankan dalam grup lah. Saya dah iklan dah dalam grup tadi, dalam grup WhatsApp saya dah iklankan dah. Saya dah iklankan dalam grup WhatsApp, dan saya akan iklan juga nanti di page saya nanti insya-Allah. Dia tak ada wife lagi. InsyaAllah. Tak apa, insyaAllah kita berjumpa pagi esok. Wallahualam. Aku lupa oleh Hazrat Aslam. Jangan lupa daurah kita pada minggu depan itu juga akan diiklankan. Samalah daurah ni, sama minggu depan. Cuma daurah saya dengan daurah perdana isteri saya tadi, dia boleh ditengok selepas itu. Sebab dia dalam bentuk rakaman dan bukan dalam bentuk live. Dia bentuk rakaman. Wallahualam. Aku lupa oleh Hazrat Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'al muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم.